Okey, tadi kita dah berbincang tentang kecerdasan intelek kan. Sekarang kita beralih kepada kecerdasan emosi yang dikaitkan dengan teori oleh Daniel Goleman 1995. Kat sini kalau kita lihat dia punya gambar rajah kat sini, maksudnya ada yang berkaitan dengan IQ, SQ dengan EQ yang melahirkan seorang yang betul-betul berjaya dalam hidup dia. Sebab IQ tadi kita dah bincang, EQ ini kalau ikut emosi oleh Goleman ini kita akan tahu kemudian, dan S itulah berkaitan dengan sosial. Mereka ketiga-tiga ini sangat saling berkaitan dalam melahirkan pelajar yang cemerlang. Okey, kalau menurut Daniel Goleman tadi, yang berkaitan dengan emosi, kemampuan untuk mengawal dan mengelolakan diri sendiri dan orang lain dari aspek emosi, perasaan dan tingkah laku. Ia juga merupakan tindakan dan kepintaran untuk mengubah suai sesuatu tingkah laku bersesuaian dengan masa dan keadaan. Ini yang dikatakan oleh Goleman, kemampuan untuk mengawal dan mengelola emosi tersebut supaya ia sesuai dengan tingkah laku dan masa dan keadaan. Kalau kita lihat selain daripada Goleman, kat sini ada Meyer dan Solivi iaitu 1997 mengatakan keupayaan dan mengawal emosi diri dan orang lain untuk membezakan antara emosi tersebut dan untuk menggunakan kefahaman itu untuk memantau pemikiran dan tindakan diri. Itu yang dikatakan oleh Meyer. Kalau Cooper Saraf mengatakan keupayaan untuk mengesan, mengerti dan mengaplikasikan dengan satu sumber motivasi manusia, maklumat, perhubungan dan pengaruh. Jadi ini antara ketiga-tiga yang dikaitkan dengan emosi. Tapi kalau kita, oleh kerana tajuk kita adalah lebih kepada Goleman, kita boleh katakan Goleman ini melihat kemampuan seseorang itu mengawal dan mengelola diri dia dan orang lain berkaitan dengan emosi, perasaan dan tingkah laku dan boleh mengubah tingkah laku tersebut bersesuaian dengan masa dan keadaan. Contoh kalau kita kaitkan dengan emosi apabila kita bergaduh. Bergaduh. Kalau bergaduh ini apa punca dia? Mungkin ada isu yang telah menyebabkan seseorang itu terguris hati. Tapi kalau orang yang mempunyai emosi yang stabil, tawakal ke, bersabar ke, contohnya walau bagaimanapun orang nak marah dia ke apa semua, dia terus melibatkan pemikiran dahulu. Pemikiran iaitu dia bersabar, dia analisis dulu tentang isu yang telah diutarakan, dia tidak cepat marah. Jadi dia boleh kontrol dia punya emosi. Apabila dia boleh kontrol emosi, di situ dia boleh bertindak, tidak bergaduh, tapi dia membiarkan dulu di pihak lain berbicara, dan apabila keadaan sudah cool down, barulah boleh berbicara dengan rasional. Itu antara yang kita boleh katakan kemampuan mengawal dan mengelolakan diri sendiri dari aspek emosi, perasaan dan tingkah laku. Kalaulah seseorang itu cepat panas baran, jadi pergaduhan yang amat teruk kesan dia boleh menyebabkan kecederaan. Itu antara orang yang tidak berjaya mengawal emosi. Tapi kalau kita katakan oleh Goleman ini, di sini dia able to control. Lepas tu dia boleh monitor diri dia untuk berkelakuan rasional dan boleh memberi impak yang positif berbanding yang negatif, boleh mencederakan diri sendiri ataupun orang lain kalau dia masih melibatkan emosi yang tidak betul. Ini maklumat tambahan untuk kita kaitkan kecerdasan berkaitan dengan IQ, EQ dan SQ. Intelligent quotient ini hanya menyumbangkan 20% bagi faktor-faktor yang menentukan kejayaan dalam hidup. Maka yang 80% diisi oleh kekuatan lain iaitu
emotional quotient dan spiritual quotient. Minta maaf tadi saya kata sosial kan, sebenarnya spiritual. Jadi kalau kita lihat seseorang yang berjaya, dia memang ada IQ yang tinggi, tapi yang banyak menguasai penentu kepada kejayaan dia adalah EQ dan spiritual. Sebab itu kalau kita lihat kenapa ada kes-kes yang berlaku di mahkamah melibatkan orang-orang yang profesional. Walaupun profesional, kita boleh kaitkan dengan EQ yang sangat hebat seperti peguam, doktor, apa lagi. Banyak juga yang masuk mahkamah. Kenapa yang berjaya ini bermasalah? Sebab dia punya EQ itu rendah. Kalau nak memastikan orang itu berjaya sampai hujung nyawa, maksudnya kesemua IQ, EQ, SQ itu berfungsi dengan baik. Jadi dialah menjadi model dalam sesuatu organisasi ataupun sesuatu komuniti ataupun sesuatu bangsa. Sebab itu penentu dia adalah ketiga-tiga perkara ini dalam diri seseorang. Sebab itu kita sebagai manusia, kita tidak boleh mengatakan orang yang IQ rendah akan hidup dia musnah. Tidak. Sebab itu kalau kita lihat walaupun IQ rendah, kenapa hidup dia pun tenang, baik saja sebab EQ dan SQ, spiritual itu yang menguasai pemikiran, menentukan bahawa macam mana corak perjalanan dalam hidup masing-masing. Sekali lagi saya minta maaf, bukan sosial, spiritual, lebih kepada kerohanian. Kita boleh kaitkan dalam kehidupan seseorang itu ke arah mana. Walaupun berjaya macam mana pun IQ, kalau EQ dan SQ dia lemah, dia boleh juga lingkup, boleh juga bankrupt dalam kehidupan dia. Okay. Di sini ada 5 dimensi berkaitan dengan kecerdasan emosi. Yang pertama, kesedaran emosi kendiri. Yang kedua, pengurusan emosi diri. Yang ketiga, motivasi kendiri. Yang keempat, empati. Dan kelima, pengurusan hubungan manusia. Itu yang kita akan bincang selepas ini.